bersama saya Siti Mariam, Head Konsultan anda bersiaran dari rambut gugur, flat-flatkan ada. Bless your hair. Hai. Okey, yang dah masuk tu, boleh tak komen Kak Yang punya gambar sekarang ni clear atau tidak? And then dengar tak suara Kak Yang? Cuba komen sikit dekat bawah tu. Okay? So hari ni kita special hari ni. Kak Yang live dari Siti Mariam Samad punya page. Untuk kita punya rancangan Dinner with Mary. Hai, hai, hai. Okay. Cuba komen. Komen dekat bawah tu. Okey tak? Kak Yang punya suara, gambar clear atau tak? Cute tak Kak Yang hari ni? Gitu. Okay. So malam ni malam special, okay? Kak Yang nak bawakan korang, okay, rancangan Kak Yang ni adalah first time kita bersiaran pada hari ini. So, kita akan bawakan artis-artis jemputan, okay? Untuk Kak Yang punya rancangan kali ni. So, kita akan bawa wanita-wanita yang berjaya, okay? Untuk korang, sama-sama tonton, sama-sama belajar apa yang dia buat sampai dia berjaya, okay? So, sebab tu Kak Yang nak korang semua tengok, okay? Jangan lupa share Kak Yang punya live ni supaya lebih ramai lagi orang mendapat manfaat pada live kita pada hari ini. Okay? So, sebelum tu, Kak Yang nak ucapkan salam Nisfu Syakban kepada semua yang sedang menonton pada hari ini. Semoga doa kita pada hari ini Allah angkat doa kita, semoga Malaysia cepat-cepat bebas daripada coronavirus. Semoga Malaysia cepat-cepatlah tak ada lagi penyakit-penyakit virus-virus ni. Okay? Sebab kita dah mula rindukan suasana bekerja, jumpa kawan-kawan, lepak-lepak dekat mamak, kan? Dekat Starbucks semua tu, nak pergi melancong. Yelah, rindu kan? Betul tak? Terlebih cute ni. Thank you. Okay, mana Mary? Okay, Mary today berpakaian sopan. So malam ni Nisfu Syakban guys, okay? So esok-esok maybe kita jumpa Mary style lain ke kan? Kita tak tahu. Okay. Hi LV, hi Nur Aini. Hi Kuratu Hamiza, hi Roslaili. Waalaikumsalam guys. Okay. So siapa nak dengar? Siapa nak Kak Yang bawakan seorang tetamu Kak Yang? Okay. Yang Kak Yang nak bagi korang dengar apa yang dia nak share pada hari ini. Siapa nak Kak Yang bawakan sekarang? Siapa nak dengar? Cepat komen kat bawah tu. Nak ke tak Kak Yang bawakan ni? Artis jemputan kita hari ni. Okay? Komen dulu kat bawah. Kak Yang boleh baca tau korang punya komen ni. Cepat. Komen dan jangan lupa share. Mungkin lebih ramai lagi orang nak tahu apa rahsia kejayaan, macam mana dia boleh berjaya. Okay? So tetamu Kak Yang pada hari ni, Kak Yang bagi hint sikit lah Kak Yang bagi hint sikit. So tetamu Kak Yang pada hari ini adalah seorang guru, okay? Di mana kalau kita selalu sangkakan orang selalu cakap cikgu, guru ni kan, guru ni government and then gaji mahal, tapi kenapa dia nak buat bisnes and then dia boleh capai apa yang dia dah capai pada hari ini. So Kak Yang nak interview lah dia sikit. Siapa nak? Wah, ramai orang nak. Nurul Fariha nak. LV pun nak. Jessica pun nak. Wow, amazing. Julaina Winnie pun nak. Nurlis pun nak. Okay, so hari ni Kak Yang akan bawakan kepada korang seorang guru, okay? Masih single tapi not available. Okay, dah tak available lagi. So, okay. Jom kita bawakan tetamu kita pada hari ni. Ceng ceng ceng. Alright.
Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Okay, so boleh perkenalkan diri sikit pada Kak yang punya tetamu pada malam ni. Okey, boleh. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bersiaran bersama saya. Hari ini saya dengan Kak Yam. Langsung daripada rumah saya, Kuantan, Pahang. Saya Hamizah, hair consultant anda. Rambut Google, saya silakan ada. Bless your hair. Hai, hai, hai. Selamat malam semua. Hai, selamat malam Hamizah. Okay, Hamizah ni adalah AEP. Kita di Kuantan, Pahang. Kerjaya sebagai seorang guru. And Hamizah, cerita sikit lah. Latar belakang sikit, cerita sikit. Ramai ni orang nak tahu. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum lagi. Kali kedua bagi salam dah ni. Okey. Saya adalah AEP bagi Kuantan, Pahang. Merupakan seorang guru yang dah masuk tahun ni dah 6 tahun saya mengajar dan terlibat dengan online business, terlibat dengan Kak Yam dah 4 tahun. Jadi macam orang kata bayang-bayang dia. Mary. Oh, okay, Mary. Okay. Terlibat dengan Mary, dah mengikut Mary ni, jadi bayang-bayang dia dah 4 tahun. Alhamdulillah so far rasa macam banyak sangatlah benda yang dah berubah. Sebelum tu saya cerita ya, boleh? Boleh. Okay, boleh. Saya asalnya mula-mula kenal Mary ni masa saya tengah mencari produk rambut tu saya gunalah. Produk rambut tu saya guna dan masa tu saya kehabisan stok. So pada asalnya saya nampak iklan Mary ni dekat Twitter. Memang Twitter dia memang Mary lah. Memang Mary. Mary, okay? Mary, ada SSS banyak tu. Yes, tu, Mary. Iklan dia tengah cari ejen. Tapi masa tu saya memang tak ada niat langsung untuk join ejen sebab masa tu saya bekerja. Sekarang pun bekerja. Saya bekerja dengan mindset yang ada gaji setiap bulan. So, kewangan bukan masalah saya. Pada masa tu lah, saya rasa kewangan tu bukan masalah saya. And then, saya PM Mary tu, saya tanya dia, sebab iklan dia jadi ejen kan. So, saya PM dia, kalau nak jadi ejen berapa? Dan dia pun macam, betul ke nak jadi ejen ni? Selalu orang tanya macam main-main. Dan saya jawab macam ni, InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu dia tak reply mesej saya. 2 hari kemudian baru saya tanya dia balik, saya follow up balik tanya macam mana pasal ejen tu. Bukan sebab saya nak jadi ejen tapi sebab kepala saya memang dah gatal gila dan saya betul-betul perlukan produk tu untuk saya punya solution masa tu. Alright. Okay, so selepas tu? Lepas tu dia pun saya rasa masa tu dia macam ya tak ya je budak ni agaknya kot. Saya rasalah sebab memang kalau tengok balik mesej tu saya mesej lepas tu dia cakap boleh nak jadi ejen. So dia cakap lah harga masa tu 250 dapat berapa botol semua. Lepas tu saya cakap okey boleh. Lepas tu dia diam. Lepas tu saya follow up lagi sebab saya punya kepala memang gatal gila. Memang saya ada masalah kelemomor yang sangat serius. Lepas tu bila saya PM dia, agaknya mungkin dia rasa macam okey budak ni dah 3 kali PM aku tanya pasal ejen. Barulah nampak si Mary ni berminat nak cerita apa sebenarnya yang dia jual. Lepas tu baru dia cakap dia ada customer banyak dekat Kuantan, nanti dia boleh pass. Sebelum tu dia buat macam okey, boleh. Nanti macam ni, nanti macam tu. Lepas tu sampai bila yang kali ketiga saya follow up tu baru dia cakap macam ni. Boleh jadi ejen tapi bulan depan boleh tak dik? Dia cakap macam tu. Saya ni aku dah nak produk, lepas tu kau suruh bulan depan. So macam okay lah tak apalah sebab dia kata barang memang tak ada dekat dia. Lepas tu saya macam okay. Sabar. Kita baru lagi permulaan ni. Okay, so Hamizah dah seorang guru and then pada mulanya dia start join kita because of nak pakai sendiri produk tu kan. Sebenarnya nak beli banyak, nak dapatkan dengan harga yang murah. But then dia terpaksa untuk join agent. Dia sendiri rasa terpaksa untuk join agent sebab nak dapatkan murah. Okay, so Hamizah. Okay, so Hamizah dulu seorang guru and then waktu start business tu, macam mana perbezaan tu? Macam mana pengurusan masa and rasa dia berbeza tak?
bila you daripada dulu sepenuh masa je guru, and then bila dah jadi guru tu, guru and orang yang buat bisnes, ada tak perbezaan? And macam mana urus masa? Memang beza lah sebab kalau before saya join business, balik rumah saya tidur. Lepas tu saya layan Korea, lepas tu saya pergi makan, lepas tu tengok lagi laptop. Lepas tu saya tidur balik. Esok pergi sekolah, benda yang sama saya buat setiap hari. Tapi masa mula-mula business tu, rutin saya still sama sebenarnya sebab saya tak ada Twitter, saya tak ada Facebook, saya tak ada IG, saya just ada Twitter je. Twitter je. Dan dengan mindset yang macam aku tak ada, bukannya nak cari duit pun sebab saya memang nak barang kan. So saya buat main-main sampailah saya betul-betul serius. Memang barulah terasa yang sebenarnya pengurusan masa tu kalau saya tak urus dengan betul, stok takkan sampai pada team, takkan sampai pada customer. Sebab kalau saya still lagi nak tengok Korea saya still lagi nak tengok movie, still lagi sayang pada katil, saya takkan ada masa lah nak packing, nak pergi post, macam tu lah. Alright. And macam mana saya urus masa, masa awal-awal dulu agak kelang kabut sebab semua saya buat sendiri. Pagi pergi sekolah, saya berulang jauh, sehari 3 jam lebih kurang masa saya habis atas jalan. Dan bila sampai rumah, saya dah dekat maghrib. Dan bila sampai dah maghrib, mandi semua, terus packing barang, lepas tu tidur. Memang sebab tu dulu saya jarang ada dalam grup. Sebab saya hilang pergi packing barang. Saya hilang pergi packing barang, lepas tu dah siap packing dah pukul 12, pukul 1, esok pukul 4.30 saya kena bangun dan nak pergi kerja. Lepas tu, bila sampailah bos cakap, Miza, awak tak boleh macam ni. Kalau macam ni, awak gila. Bos cakap macam tu. Awak memang tak boleh terus macam ni. Kalau awak terus macam ni, nanti awak gila. Sebab semua kena buat seorang. So, start pada tu saya upah adik saya. And adik saya mula-mula problem lah. Lepas tu dah belajar kan. Lepas tu dah consult dengan bos. Bos cakap buat agreement. Tak kisahlah adik-beradik ke, saudara mara ke, buat agreement yang menyatakan kalau tak buat gini-gini ni. And then bila saya buat benda tu macam Alhamdulillah. Sekarang rasa macam lega sikit. Lega sikit. Okay, so urus masa okay lah, tak ada masalah. Alright. So sepanjang dah join business kan, apa yang berubah dalam hidup Hamizah? Sepanjang join business. Yes. Kalau daripada segi saya sendiri, first kali saya punya penampilan. First kali lah. Dulu kenapa penampilan? Dulu saya ada anggapan yang macam ni. Biarlah aku nak pakai apa pun, janji aku tutup aurat, janji aku proper. Tapi bila saya pergi kelas, first saya pergi kelas saya pakai sandal dengan seluar palazzo besar masa tu, dengan tudung pun selekeh. Bila tengok balik gambar tu dengan sekarang kan saya rasa macam ya Allah. Tapi bila saya pergi kelas tu, saya tengok semua orang pakai cantik. And masa tu bos macam bos ada tegur pasal be do have, jadi orang kaya apa semua. Tapi masa tu saya macam, alah tak apalah aku pakai je baju macam ni, janji pakai. Tapi itulah sebenarnya benda tu effect kita punya confidence, kita punya yakin diri, lepas tu cara orang pandang kita. And dulu orang tak berani nak tegur saya sebab saya sangat masam. Saya susah nak senyum. Masam bau ke masam muka? Masam muka. Saya macam ni muka macam macam tu. Lepas tu orang selalu assume saya menjeling. Sedangkan saya tak jeling. Dia just macam mata macam macam tu. Tapi saya tak jeling. And then itu daripada segi dirilah. Kalau daripada segi family, banyak sebenarnya business ni ajar secara tak langsung. Business dan especially Fafler lah. Fafler memang dia ajar bukan macam ni Fafler dia tak menekankan business sangat. Dia lebih menekankan kita ni jaga kita punya family, jaga kita punya parents, supaya rezeki lagi senang nak masuk, lagi senang nak melekat kalau kita menggembirakan hati diorang. Bukanlah nak kata tak payah buat marketing apa semua, tapi benda tu lagi penting. Jaga kita punya syurga dulu, and then
dia ada seakan jatuh sendiri. Kalau daripada segi kewangan, dulu saya ada masalah kehutanan yang serius. Saya Berapa baru tu hutang? 158,000 ringgit Malaysia pada usia 25 tahun. Tiada kan? Banyaknya. Buat apa tu? Buat pelaburan. Pelaburan Pelaburan. Orang kata melabur untuk kaya macam tu lah. Tapi saya orang kata, saya nak kata saya buat loan 70,000 dan 70,000 tu dia hilang sekelip mata disebabkan saya punya sikap tadilah yang gelap mata. Nak kaya tapi saya tak nak buat apa-apa. Okey, jap. Sabar dulu. Okey, yang tengah tengok live kita dekat Facebook tu boleh tolong share tak? Share. Lebih ramai lagi orang tahu, lebih ramai orang belajar daripada pengalaman Hamizah ni lagi bagus. Okey? So sekarang ni kita nak dengar kenapa Hamizah boleh laburkan berpuluh ribu dekat satu bisnes yang dia janji apa Hamizah? Kenapa kau sampai gelap mata ni? Cuba share sikit. Actually kan bos dia bukan bisnes pun. Dia macam, okay kalau awak bagi saya 10,000, saya akan bagi awak 3,000 sebulan. So yelah itu apa tu orang panggil? Saham ke apa ke? Trading ke apa? Skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Okey. Nak cepat kaya sangat. Okey. So dia janjikan kalau you labur banyak, lagi banyak you dapat lah. Macam tu. Kaya betul. Right. So masa saya dapat gaji, masa tu ngam-ngam je baru dapat gaji, datanglah seorang hamba Allah ni, dia pun terang lah kan. Terang macam tu, macam ni. So dengan 70,000 yang saya bagi tu, dia janji saya dapat 12 hingga 15,000 setiap bulan tanpa saya buat apa-apa. Lepas tu saya ni fresh graduate. Gaji 2,000, 2,500. Lepas tu fikir, kalau 15,000, 12,000 lah minimum dia janji. 12,000 masuk akaun aku, 2,000 ni aku boleh simpan bodoh-bodoh. 12,000 ni aku boleh buat joli. So saya macam, okey lah, boleh. Dan dia memang menjanjikan, dia kata, tak payah buat apa-apa. Ya, tak payah buat apa-apa. Setiap bulan awak tunggu je. Gaji akan masuk 2 kali sebulan, awal bulan dengan pertengahan bulan. So saya pun macam, okey lah. 2 kali masuk 6,000, okey lah kan, boleh lah. Masa tu memang saya dah bayar macam, okey aku boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh buat macam-macam dengan duit 12,000. Lepas tu, bila dia cakap, lagipun benda ni patuh syariah. Lepas tu dah dapat BNM pun approve benda ni, tak kacau. Tu yang saya rasa macam okey lah. Kalau bank negara pun okey, saya pun macam okey lah sebab saya skeptikal dengan skim-skim macam ni sebab ayah saya pernah kena tipu. Tapi itulah saya mengulang sejarah tu. Sekarang bila saya dah terkena, baru saya cakap okay, no wonder lah ayah aku percaya. Sebab ayah saya senang nak percaya dengan orang. Macam no wonder lah ayah aku percaya kalau dah janji bulan dan bintang macam tu kan. Okay. So selepas dah join, berapa puluh ribu tu? 70,000. 70,000 saja guys untuk skim cepat kaya yang menjanjikan kau tak payah buat apa-apa, kau duduk rumah, kau akan dapat pulangan balik. Astaghfirullahaladzim. Macam itulah dulu. Memang dulu banyak sangat. Kalian pun tahu juga sebab mak kalian pun jenis orang-orang MLM, jenis orang-orang skim cepat kaya dikenal tu kan. And then selalu janjikan tak payah buat apa-apa, biar saya yang cari orang, awak duduk je, labur je banyak ni, and then awak akan dapat. Hujung bulan awak akan dapat ribu-ribu macam ni. Okay. So, selepas dah join tu kan, okay, macam mana awak tahu yang awak sebenarnya kena tipu? Sebab saya dapat duit 12,000 tu 3 bulan je. So 3 bulan je lah saya orang kaya. Dapat lah. Dapat lah. Kira macam hari-hari hari raya tu 3 bulan sahaja. So dalam tempoh 3 bulan tu memang
cakap nak pergi mana, nak pergi Sabah. Minggu depan pun saya nak pergi minggu Sabah. Minggu ni plan, minggu depan. Nak pergi minggu depan, minggu ni plan. Pun boleh on the spot. Banyak kali saya buat macam tu. Duit ada. Lepas tu handphone, barang kat rumah memang semua saya beli. Sampai kan tahun tu punya raya, saya punya baju saja dekat 3,000. Saya punya seorang. Saya punya seorang. Punyalah kaya kan. Kaya sangat. Lepas tu saya kan sampai macam okay, kalau aku maintain dapat 12,000 ni sampai hujung tahun, saya nak berhenti jadi cikgu. Tapi itulah kan Allah tak bagi sebenarnya kot. Maksudnya macam niat tu dah tak betul, duit tu pun sebenarnya duit tak betul kot. Dan bulan keempat saya dah tak dapat. Saya pun macam bulan keempat tu lah baru saya sedar, okay, aku dah kena tipu sebab dia janji kan masuk awal bulan dengan tengah bulan. Lepas tu dia cakap, cuba tunggu hujung bulan. Lepas tu saya ni pun sabarlah, tunggulah hujung bulan dapat 12,000 sedebuk. Lepas tu hujung bulan tak ada. Lepas tu tunggu awal bulan lagi tak ada, tengah bulan lagi tak ada. Lepas tu saya message dia. Saya WhatsApp dia banyak-banyak kali, dia kata, tunggulah sekarang ni tengah ada problem. Sebab ada orang macam pecah amanah buat lari duit. Saya ni masa tu tak tahu itu game dia. Saya pun percayalah, kan kesian lah pula kena duit kena buat lari, nak kena ganti semua. Tak apalah, saya tunggu, saya sabar. Masuk bulan ke-5, saya rasa macam aku ni macam kena tipu je. Saya pun search lah dekat Facebook. Masa tu baru macam buka balik Facebook, nak tahu apa yang berlaku. Saya kan tak ada Facebook. Lepas tu baru tahu, okay fine, aku dah kena tipu. Rupanya dah ramai gila orang pergi serang scammer tu, founder tu lah. Founder scheme tu. Dan founder tu dia macam tak bersalah. Dia siap cakap bukan salah dia benda tu. Lepas tu dia tuduh orang ni, dia tuduh orang tu. Tapi ada bukti dia jumpa orang tu dalam masa terdekat. So saya pun macam okay lah. Okay, so you dah tahulah you kena tipu. Apa perasaan pada waktu tu? Masa tu kan, saya rasa macam, saya tak tahu nak cakap macam mana dengan Umi, dengan mak saya. Sebab Umi cakap jangan. Sebab dia dah tengok abah kena tipu banyak kali kan. Jangan kakak, benda ni macam tak betul. Tapi saya macam, alah Umi takut lah tu. Tak adalah benda ni okey, BNM okey semua. Saya siap melawan cakap macam tu. Lepas tu bila dah kena macam tu, saya macam, sebab Umi tengok saya dah tak ke mana. Saya duduk rumah, saya dah tak pergi berjoli sana sini. Kalau tak, ada je tempat nak pergi kan. Lepas tu, minyak pun dulu saya pakai yang minyak 100 tu, RON 100 Petron. Lepas tu terus tukar pakai 95. Itulah perubahan yang paling Umi detect. Macam, budak ni dah kenapa? Lepas tu, masa tu saya rasa macam galat pun ada, rasa macam tak apa-apa nak pandai pun ada. Rasa macam ayat dia macam ni lah, bodohnya lah aku ni. Bodohnya lah aku ni percaya macam tu. So itulah dia, dah buat kesilapan sebanyak RM70,000. And then bila you start nak buat, bila you nak join agent dengan Faithful, and then apa yang you rasa pada waktu tu? Takut tak benda ni akan berulang lagi ke apa ke? Macam mana? How do you feel bila you nak start balik buat business ni? Okay. First kali masa nak buat tu, masa saya cakap tadi lah, saya rasa tak perlu pun cari duit sebab saya ada jaminan gaji setiap hujung bulan tu. Jaminan tu lah. Okay, 2,500 tu. Lepas tu, bila saya buat main-main mula-mula. Lepas tu, rasa masa tu, dia macam, betulkah apa aku buat ni? Sebab aku nak bagi duit pada orang yang aku tak pernah jumpa. Aku tak pernah kenal pun dia. Yes. Kita jumpa tengok dekat pun Twitter je. Okay. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kita orang berjumpa dekat Twitter. The only agent yang Kak Ayam jumpa dekat Twitter. And pada waktu tu dia beria nak join agent macam dia share tadi lah. And then waktu kita orang proceed untuk untuk join agent tu, dia boleh bayar RM200 and then bagi slip tu dekat Twitter tanpa minta nombor WhatsApp. Kan kata, dia ni mudah je percaya kat aku, bukanlah tipu, mampus je. But disebabkan dia percaya dekat Kak Ayam, dia percaya kat Kak Ayam lah dah marry.
disebabkan Nusha kat Mary pada waktu tu. Jadi Mary rasa okay, aku pun boleh trust dengan dia ni. Okay, so dia okay, sambung balik bila you dah checkkan dekat Twitter tu. Okay, lepas tu bila masa tu saya buat istikharah. Right. Sebab saya dah tak nak tipu, saya buat istikharah. Right. Then dia jadi macam pada masa yang sama tu macam produk yang saya guna buat spare tu sepanjang sebulan yang saya disuruh tunggu sebab barang tak ada tu. So saya ada beli dengan orang lain lah. Lepas tu dia punya petunjuk tu produk tu habis. Dan saya cari tak jumpa. Pergi Maiden, pergi dekat produk tu dia ada jual kat kedai jamu dulu. So saya pergi cari kat jamu di Maiden tak jumpa, pergi cari dekat CBS tak jumpa. Lepas tu saya macam okay tak apalah. Aku message lah dia balik. Message dia balik tanya macam mana dek ke macam mana kak. Lepas tu dia cakap okay. Okay, lepas tu dia pun bagilah slip sesemua. Lepas tu masa tu saya rasa macam ni tak apalah. Aku dah rugi 70,000. Kalau rugi 200.5 ni it won't hurt me. Saya rasa macam tu. Tapi saya cakap ni, tapi kalau aku kena tipu sekali lagi kali ni, memang sampai mati aku takkan percaya orang berniaga. Saya cakap macam tu. Sebab dah tak ada trust lah kan. Cik kan tipu je kan. Okay, so Hamizah ni untuk pengetahuan korang semua, Hamizah ni bermula dengan Kak Yang daripada Kak Yang jual produk lain dulu. And then kita orang sama-sama untuk buat Fatfleur ni lah. Waktu Mary waktu I buat Fatfleur ni hanya 5 agent je bersama dengan Mary. So dia adalah salah seorang yang join Mary pada waktu tu. So Hamizah, macam mana pengalaman you selama you berada dalam Fatfleur? Apa yang you dah belajar and you rasa you nak ajak lebih ramai orang lagi join Fatfleur ni sebab apa? Okay. First kali ni, ini pada saya lah Kalau pada saya, apa yang buat saya still stick dengan Fatfleur dan saya rasa sangat rugi kalau orang pergi ataupun siapa-siapa yang masih nak cari, nak join business tapi tak tahu nak buat apa, tapi tak pilih Fatfleur. Tak pilih Fatfleur. Kenapa? Ya, pada saya satu bonding. Takkan macam saya cakap tadi lah, saya dah serik dengan orang yang berniaga sebab pada saya orang yang berniaga ni dia sweet talker tau. Tapi first time dalam hidup saya jumpa orang yang berniaga, dia tak pandai cakap. Dia sorry bos. Dia tak apa. Saya macam ni masa awal-awal join kita dalam WhatsApp kan, dalam WhatsApp group semua nampaklah dia bos dengan kawan-kawan semua macam okey. Tapi bila start nak road tour, masa tu road tour kat Terengganu. Okay, masa tu kan kita kena bagi flyer semua kan. Masa tu saya nampak macam okay, bos aku ni memang terbukti lah, memanglah dia cakap dia malu, dia segan semua, tapi pada saya tu ingatkan tu macam mana ada orang bisnes dan orang yang nekat nak buat bisnes, buat produk sendiri, tak berani nak cakap. Tapi bila saya tengok dekat Terengganu tu memang macam okay, betul lah, memang apa yang bos cakap tu memang betul. So pada saya macam apa yang betul tu? Segan Segan, malu. Lepas tu macam tak tahu macam nak mula, nak approach. Nak approach orang tu macam macam tu. So saya pun macam nak buat macam mana sebabnya masa tu kita bagi kan lelaki dengan perempuan kan. So Kak Inul dengan anak. Lepas tu Kak Ila, lepas tu saya. So nak tak nak saya dengan Kak Ila ni memang kita kena ke depan lah. Kalau tak macam segan lah. Tim lelaki punyalah havoc punya kecoh, kita yang perempuan macam krik-krik, senyap kan. So saya pun macam tak apalah, aku buat je lah. Sebab saya pun tak tahu. Saya pun tak pandai nak approach nak tu kan. Tapi tak pernah. Sama, saya first time saya offline. Okay, then? Okay, so lepas tu saya rasa macam bila saya jumpa situasi tu, saya rasa macam okay, dia being true for herself. Dia cakap betul dan dia tak malu nak mengaku apa yang dia kurang. Dan
dalam ramai-ramai dan banyak bisnes yang saya tengok, dan kan sebelum Fairfleur ada, saya pernah join produk-produk lain kan. Yes. Tak ada leader yang push dan berani cakap kalau macam Zoom depan saya berdepan macam ni, tak ada yang berani cakap, Miza awak ni malas sebenarnya. Bukan tak boleh buat, awak malas. Tak ada. Tak ada yang berani nak cakap betul-betul apa sebenarnya masalah saya. Tak ada yang nak cakap macam tak adalah awak ni bukan tak boleh buat. Yang lain semua cakap macam menyedapkan hati. Sweet talker lah, sweet talker. Dan saya rasa itu yang ganas, okay. Saya rasa itu satu value yang saya tak jumpa dekat mana-mana lah. Susah nak jumpa. Bukan kata tak jumpa, tapi susah untuk jumpa orang yang kita bukan saudara pun. Rumah kita pun jauh. Lepas tu kalau saya susah ke, kalau saya kalau tak ada bisnes ni bos, saya kira saya kena kerja 15 tahun baru saya boleh hidup, ada gaji lebih. So sekarang saya baru kerja 6 tahun, saya ada lagi 7 tahun untuk ikat perut. So kalau bos tak perlu kisah pun sebenarnya siapa saya makan apa ke, saya tak makan ke apa ke, tak perlu pun bos nak tegur. Kalau sebab kebanyakannya mesti akan macam, lantaklah aku ada duit, aku dah ada duit, kau nak buat, kau tak nak buat, lantak kau. Yes. Tapi benda tu lah yang buat saya jadi, orang kata apa, mengikut bontot macam bos cakap itu. Mengikut je. Dia macam susah nak cari orang yang boleh being true dengan kita. Even kawan yang baik dengan kita pun sebenarnya tak nak tengok pun kita naik. Even orang yang jujur lah, I jujur dengan you lah. Dan macam mana nak kata, Fairfleur ni dia punya circle, dia saling bersaing tapi secara sihat. Okay. Orang dia ajar macam tu. Even dalam group, walaupun saya ada masalah, saya tanya dengan team dalam group, dia orang akan bantu. Sedangkan kita orang pesaing. Sedangkan kalau katalah apa yang dia bantu tu membantu saya, anytime saya boleh overtake dia. Tapi benda tu tak berlaku. Dia orang tak kedekut ilmu. Sebab apa? Sebab kita sangat percaya pada rezeki. Betul. Kita tak percaya tentang siapa yang maksudnya macam ni kalau aku share dengan kau ni, kau yang dapat lebih, bukan aku yang dapat lebih. Tak, kita tak percaya pasal tu. Kita percaya selagi kita kongsi rezeki ni banyak-banyak, lagi banyak kita dapat. Betul tak? And then it was our culture lah yang walaupun kau dekat Penang, kau dekat Perlis ke, kau dekat Kelantan ke apa, kita adalah one family. Even betul. Kita bersaing untuk set paling banyak ke apa. Tapi sebenarnya kita satu untuk mengangkat satu jenama untuk naik lebih lagi. Betul tak? Betul. Okay? Lagi, saya suka pula dengar benda ni. Lagi, apa lagi yang you rasa best lah dekat dalam Fairfleur ni? Banyaklah. Kalau kira benda yang saya belajar, saya daripada macam saya cakap tadi, improve kewangan saya, family saya, daripada diri saya sendiri. Dulu kalau saya nak buat live memang takkan. Saya cakap suara saya macam nak nangis. Walaupun saya cikgu, saya bertugas setiap minggu, ada minggu-minggu saya kena cakap dekat depan kan. Alright. Saya takkan cakap. Saya takkan cakap. Saya sanggup bayar orang, kau naik lah, aku belanja kau rehat kang. Saya sanggup macam tu. Saya memang tak boleh. Saya tak boleh cakap depan orang. Saya jadi nervous. Saya jadi gugup. Lepas tu saya jadi macam nak nangis, muka nak nangis, suara nak nangis, semua nak nangis. Lepas tu sekarang alhamdulillah dah boleh lah bercakap. Lepas tu penampilan pun sampaikan macam baru ni ada orang tu dia PM, dia cakap dia nak pinjam duit. Saya tak tahulah daripada mana dia dapat nombor saya. Cuma dia cakap macam ni, daripada banyak-banyak kawan aku, kau lah nampak paling berjaya. Dan saya tak tahu pun dia, rupanya dia cakap macam ni, dulu kau selekeh, lepas tu nampak macam tak confident, lepas tu nampak kau macam, entah macam tak ada ala tuju je. Macam, dia cakap macam ni, macam selama-lamanya kau cikgu. Dia cakap macam tu, macam selama-lamanya kau cikgu. Aku tak pernah expect kau akan berbisnes, akan pergi jumpa orang,
akan buka booth, pergi live semua macam tu. Sebab dia buat Prudential. Dia Okay. cakap, even aku selalu jumpa orang, aku tak berani buat live. Lepas tu saya cakap lah, aku lagi suka buat live daripada pergi macam kau jumpa orang. Memanglah jumpa orang tu kita punya reaction terus kan. Tapi at least kalau kita gabra ke, gelabah ke, berpeluh ke pun tak nampak. Lepas tu dia cakap tak boleh, aku tak macam kau. Gitu. Lepas tu saya cakap okay. Then rugilah bila kita melepaskan orang yang sanggup push kita, environment yang sanggup nak push kita, environment yang paksa kita untuk upgrade diri. Kalau kau tak upgrade diri, kau duduklah kat situ, tunggu masa je. Kalau kau nak terus survive, kalau kau nak terus survive, kau nak terus hidup, kau nak terus boleh ada makan semua, kau memang kena upgrade. By hook or by crook. Dia satu environment yang macam mana kata reverse psychology. Macam nak tak nak pun paksa rela. Tapi daripada paksa rela tu dia sebenarnya baik untuk kita. Dia macam cikgu disiplin. Cikgu kalau zaman-zaman kita sekolah dulu, cikgu yang paling garang tu itulah yang kita tak suka. Betul. Tapi bila kita keluar sekolah sebenarnya nama cikgu tu lah yang akan cakap kalau bukan sebab dia lah aku rasa aku macam tu lah. Betul? Saya setuju. Okay. Macam mana apa yang Hamizah rasa bila saya bercakap, saya Mary saya bukan founder Fabler. Okay. So saya Mary, founder Fabler adalah Kak Yam. Okay. Apa Hamizah rasa waktu first time Kak Yam push Hamizah untuk paksa Hamizah untuk buat live ke, paksa juga engkau buat pada waktu tu juga, buat dream board ke apa yang you rasa? Adakah macam semak dia ni, suruh aku buat benda ni. Apa yang awak rasa? Mesti ada rasa tu. For the first time. Jangan bagi tahu Kak Yam tau. For the janji. First time, mula-mula Kak Yam pergi IMKK, balik kelas tu dia excited lah, dia cerita lah semua. Memang dia punya rutin, setiap kali dia habis kelas online ke offline ke dia akan cerita. Dan dia akan cakap lah okay kalau nak belajar pergilah sini. Mula-mula saya tak ambil pot. Sebab dalam grup tu ada sikit je orang dan mula-mula saya tak ambil pot pun. Saya macam okay lah, okay. Lepas tu bila kena pergi kelas dan waktu kelas tu cuti. Saya ni duit gaji dah tak cukup. Duit gaji aku dah tak cukup. Lepas tu nak suruh pergi kelas. Lepas tu saya macam tak apalah, biarlah dulu macam tu. Tapi masa tu Kak Yam cakap, Kak Yam akan pilih 5 orang yang bertuah, yang mana Kak Yam rasa deserve untuk bawa ke kelas. And masa tu saya tak harap apa-apa pun. Tapi tak lama tu Kak Yam message, Miza awak nak tak pergi kelas? Masa saya macam, masa tu dia excited tau. Dia excited sebab apa? Sebab saya bukan top sale. Saya bukan yang selalu muncul dalam grup juga. Dan saya bukannya yang banyak cakap. Saya memang tak banyak cakap kalau dululah. Kalau Kak Yam yang dulu dia tahu saya memang cakap apa yang perlu je. Lepas tu bila Kak Yam pilih saya macam pergi kelas tu saya excited lah. Okay, tapi sebelum balik daripada kelas, sebelum pergi kelas tu Kak Yam suruh buat dream board. Masa tu saya macam apa ke benda lah pula dream board ni. Lepas tu dia pun cakap lah okay, dream board ni you punya impian. Isilah semua dekat sini. Lepas tu kan saya rasa macam kenapa? Dia ni dah kenapa? Betul. Saya rasa macam tu sebab kau dah kenapa ke? Kenapa macam tu kan? Dia ni kenapa? Dah lah suruh buat. Lepas tu suruh hantar pula tu. Bukti. Lepas tu saya macam kau dah kenapa nak tahu impian aku? Saya macam tu lah. Masa tu lah macam ni dah kenapa? Macam tu lah. Lepas tu siap. Kalau siapa tak hantar kena marah lagi tau masa tu. Masa tu lah. So, saya macam kelas sebab tak nak kena marah. Sebab saya tak suka kena marah ni. Saya jenis cengeng sikit. Lepas tu saya pun hantar lah sebab saya tak nak kena marah. Tapi hantar lambat.
hantar lambat sebab masa tu saya tak ada printer semua. Tapi dan jugalah kena perli tu sebab lambat kan. Sebab masa tu dan sampai sekarang pun Kak Yam tu dia pegang benda ni. Fast action, fast result. So saya punya slow action, slow result lah. Lepas tu suruh buat 101 impian. Lepas tu saya macam okay buatlah. Sebab sebab saya rasa macam okay 101 aku ada lebih daripada 101 lah nak tunjuk. Saya cakap macam tu. Tak sampai pun 50 dah. Start. Dia tadi saya rasa macam banyak gila tadi tu. Sampai nombor 38 je dah. Saya tak boleh. Tak dapat dah. Siapa pernah rasa macam Hamizah ni? Bila leader dia cakap, buat dream board, buat 101 impian. And then dia rasa macam, kenapa dia ni? Siapa pernah rasa macam tu? Cuba komen. Kalau sama, cuba komen sama dekat bawah tu. Sebab saya rasa, bukan Hamizah je rasa macam tu. Ramai lagi rasa macam tu. Rasa apa? Tak aku nak buat duit kot dengan bisnes ni. Kenapa nak tahu aku punya impian? Kenapa aku kena buat dream board semua ni? Nak kena tampal pula macam masuk balik sekolah semua tu kan? Kenapa kena hantar pula tu? Yes. So hantar pula tu sebagai bukti. Dah kenapa leader aku ni? Kenapa masuk FFL ni lain macam je? Siapa pernah rasa macam tu? Komen dekat bawah. Sebenarnya korang tak bersendirian. Ni geng dia. Okay? So kalau korang adalah AEP sekarang, SB sekarang ni, percayalah. Anak buah korang pun sama macam korang. Kalau korang pun pernah rasa, kenapa aku kena buat dream board semua ni kan? And now you jadi ketua, you tahulah. Anak buah you pula rasa macam, kenapa leader aku ni kena buat dream board? Aku nak buat duit je, bukan nak buat dream board. Kan? So sebab sama tu kita kurangkan. Macam masa first buat live tu, saya kan tak suka cakap dengan orang. Lepas tu dah susah cakap dengan telefon pula. Lepas tu dah tak ada view. Dah macam cakap macam orang gila cakap seorang-seorang. Saya dah lah dekat sekolah tau masa tu. Tengah stay back. Lepas tu sementara tunggu meeting tu saya pun buat lah live. Lepas tu orang semua pandang macam tu. Kenapa? Lepas tu saya macam ni semua bos aku lah, ni semua leader aku suruh. Tak apalah. Tapi masa tu saya macam, dah lah tak ada orang tengok, macam mana bos cakap kalau lepas buat live nanti akan ada orang nak belilah apa semualah. Masa tu saya tak tahu lagi pun yang, saya kan baru dekat Facebook. So orang tak kenal pun siapa saya. Saya punya mindset masa tu, aku buat nak terus ada orang beli. Terus macam habis tu nak 10 orang, 15 orang pergi beli serum masa tu lah. Pada waktu mula-mula buat live kan, and then tak nampak result, orang akan rasa macam betul ke leader aku ni suruh buat live nanti dapat customer kat situ. Dia macam ni guys, bukannya kita buat tu terus dapat result. No, it's a process. Mula-mula tak ada orang tengok, lepas tu 2 viewers, and then 3 viewers, lepas tu 5 viewers, betul tak? So, betul. It's a process lah. So you all semua tak keserangan, sebab Hamizah pun sama juga macam tu. Sebab dia lagilah, dia bermula dengan saya daripada start dulu, daripada saya ni tak rimau, sampai jadi rimau, lepas tu dah jadi muslimah balik, kan? So, dia memang sangat kenal lah perangai saya. Okay, Hamizah. And then, tadi tadi saya tanya bila you, apa yang you dapat, apa semua kan? So, apa lagi soalan? Soalannya, alright. Apa yang you dah capai impian you bila you bersama dengan FFL? Ni kita boleh tengok sekali apa yang dia dah capai. Lepas ni Kak yang punya team akan tunjukkan dekat korang sama-sama dia bercakap tu. So Hamizah, apa yang you dah capai selama you bersama dengan FFL ni? Okay, first kali masa mula-mula saya belajar tabung ABC, dulu saya tak tahu. Saya guna modal tu, lepas tu gaji nanti aku restock lah balik. Tu yang dapat 30 botol je. Lepas sebulan setengah, 2 bulan setengah baru restock balik. So masa mula bos ajar tabung ABC tu, masa tu saya start rasa macam, okay aku kena ikut je dia. Apa dia cakap, buat. So saya pun buat lah tabung ABC. Pergilah cowboy beli tabung tingkat-tingkat tu.
yang tong tingkat-tingkat yang pasar malam selalu ada tu kan. Lepas Okay. tu saya puasing modal A, B, C. So bila buat benda tu 3 bulan saya buat, saya boleh beli tanah untuk saya tambak dekat depan rumah dengan jalan masuk. Tanah. Okay. Tanah. Tapi waktu tu bulan berapa tu? Masa awal-awal Fefler bos. Masa awal-awal baru. Kenapa awak beli tanah? Sebab jalan nak masuk depan rumah saya ni kalau hujan dia banjir. Lepas tu kereta tak lepas masuk. Sebab dia mendap. So kalau hujan, kalau musim bulan 11-12 tu sampai nak dekat Chinese New Year, kita orang punya kereta dekat luar sana. So saya kan baru beli kereta yang menambah hutang tu. Lepas tu saya macam, kereta baru kot, takkan nak tarik depan. So saya takut dah jadi apa-apa. And then masa tu pun Umi cakap, tak boleh macam ni, sampai bila nak letak kereta kat depan kan. So saya kumpul duit modal, yang tabung C tu, yang B saya pergi untuk top up modal. Untung lah, bukan modal, untung. Untung B tu saya pergi untuk top up modal, yang C tu saya kumpul 3 bulan lebih, dapatlah beli tanah 2 lori yang berapa tan tu tah. Tambun dekat depan rumah. So sekarang ni kereta saya dah boleh masuk. Hujan ke tak hujan ke, semua kereta boleh masuk. Supaya tak lecak lah dekat jalan tu Okay. Lagi? Dia mendap terus bos. Memang air bertakung. Memang macam ibarat kita orang harum banjir. Okay. And then kita orang yang paling besar kalau untuk harta personal, saya punya kereta dah beres, dah tak ada hutang kereta. So dah selesai. Dah, kereta tu saya punya. Kalau jadi apa-apa, insyaAllah dia punya insurans saya punya. Okay. Sepatutnya berapa tahun tu kena bayar kereta? Sepatutnya umur 35 saya baru habis bayar. So sekarang ni umur berapa? Sekarang ni 30. Okay, so 5 tahun lagi lah sepatutnya baru habis kan? Tapi awak dah selesai kan? Dah selesaikan. Okay. Lepas tu dengan duit apa tu? Dengan duit apa? Beritahu sikit dengan duit apa yang selesaikan tu? Dengan duit untung Fefler. Sebab duit gaji saya memang negatif lagi setakat ni. Memang tak boleh buat apa. Lepas tu kira keberlangsungan hidup saya sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang memang untung tu lah. Tarik sikit untuk top up saya punya belanja, bagi kat Umi Abah sikit. And then selebihnya pergi pada stok. Lepas tu saya punya yang dah dapat? Lepas tu saya punya bank statement kan buruk. Kan bank statement saya kan buruk sebabnya dapat gaji, tolak semua, lepas tu tinggal 100 lebih. So 100 lebih tu dapatlah masa awal-awal dulu Umi Abah bagilah sebab dia dah tahu yang saya dah tukar minyak tu, so step by step tu dia dapat detect. So dia bagilah sikit duit belanja. So masa tu memang saya rasa macam tak ada harapan untuk saya buat loan apa-apa. Tapi saya hari tu ada dengar buka Prima dengan Priya, saya macam tak apalah, aku tawakal je sebab saya ada bank daripada Fefler kan. Saya punya business punya account. Lepas tu pergi, memang saya bagi bank statement personal, memang dia cakap awak ni tak lepas. Walaupun awak government, awak tak lepas. Sebab awak punya persen ni kalau tolak lebih 65. Tak lepas. Lepas tu saya cakap kalau saya bagi statement daripada saya punya business boleh? Lepas tu dia cakap boleh, tapi saya nak tengok SSM semualah. Lepas tu saya pun bagi dan dia cakap boleh, kita boleh proceed permohonan awak. Sekejap. Orang komen, tahniah sebab dah habiskan kereta, tahniah power gila semua tu. Alright. Guys, dia sepatutnya ada lagi 5 tahun untuk habiskan kereta. But Alhamdulillah dia dah habis, dah settle semua, tak payah tunggu 5 tahun pun, hanya guna untuk Fefler je. Alright, so yang next ni, yang tadi tanah, lepas tu kereta, lepas tu ni, next ni dia cerita pasal rumah. Dengar tak yang dia cakap,
bila personal punya account, duit yang gaji masuk tu, apa bank kan? Bank. Bank tengok dan kata dia tak lepas. Nak apply untuk rumah prima, okay? Rumah yang kerajaan nak bagi tu kan, rumah yang murah, untuk ni lah, rakyat ni kan. Lepas tu, bila dikata account, business dan bank tu minta SSM, dia boleh bagi. Okay, korang akan tengok betapa pentingnya SSM dan account business. Alright, sambung Hamizah. Okay, so lepas dah tengok bank statement semua tu, dia orang dah proceed. Dan alhamdulillah, saya apply 2 rumah, Pria dengan Prima masa tu. Okay. So, apa beza Pria dan Prima tu? Sorry kan, Mary tak tahu. Pria tu di bawah Yayasan Pahang. Prima di bawah Persekutuan lah. Lepas tu dua-dua rumah lepas. Dua-dua saya boleh apply untuk dua-dua biji rumah. So dua-dua rumah tu awak guna account business dengan SSM? Ya. Oh, I see. Nasib baik jumpa Fafler. So masa tu saya baru 29 tahun. Yang mana saya rasa macam kalau bank saya, business memang, kalau saya dengan personal saya tu memang saya tak ke mana lah, tak boleh nak ke mana. Yes, amazing. Sebab bank tu cakap macam ni, awak ni nasib baik sebab insolvency tak call. Kalau insolvency call awak, semua kena tutup. Semua akaun bank saya kena tutup sebab saya kira isytihar muflis lah kan. Sebab ni lah. Sebab saya punya keberhutangan saya sangat teruk. Sangat teruk sebab bila dia orang kira gaji saya kan tinggal RM100 lebih. RM100 lebih tu dia cakap ini tak sampai 10% daripada gaji awak pun. Dia cakap tak sampai 10% pun gaji awak yang tinggal. Tapi rasanya insolvency, lepas tu dia cakap macam ni, mungkin insolvency tak call sebab ada backup daripada, maksudnya bila check saya punya, kan kalau enterprise dia kira personal lagi kan. So bila dia check, mungkin ada backup daripada account business tu yang menyebabkan saya ni tak diisytihar muflis lagi. So alhamdulillah sangat. Betapa pentingnya account business and SSM. Korang mesti tak tahu kan? Kalau kalian tak buat interview ni, korang mesti tak tahu. Nampak betapa pentingnya. Dengar tu. Okay, kita nak buat bisnes ni, buat betul-betul. Kena ada sijil kelahirannya. You punya bisnes ni iaitu SSM. Lepas ada SSM, buka lah account business. So, bila ada statement yang cantik, duit asyik masuk je hari-hari, mana ada bank nak tolak guys. Kalau ikutkan Hamizah punya account personal, walaupun gaji dia besar kat situ, 3,000 lebih 3,000. 3,000 lebih tu, and then kalau nak ikutkan government kot, siapa yang kerja government memang senang nak buat loan kereta, nak buat loan rumah. Tapi because of balance gaji dia ada 100, dia tak lepas. Sebab dia ada banyak hutang lah. Hutang yang 70,000 tu, yang skim cepat kaya, dia nak cepat kaya sangat tu. Last kena bayar. Kena tipu. Alright. Tapi so dah dapat lah ni dua rumah tu. 2 rumah tu. Lepas tu start daripada 2 rumah guys. 2. Kau yang umur 35 tu dah berapa dah rumah? Dia baru umur 30 tahun ni. Hamizah ni. Korang umur berapa dah? Dah berapa buah rumah ada? Kan, penting tak penting. Okay, lagi Hamizah share lagi. Dia ada orang panas sikit. Hujung tahun lepas. Mana ni tak ada gambar ni? Barulah best punya gambar. Hujung tahun lepas saya dah duit yang saya kumpul daripada modal. Setiap bulan saya tarik certain amount masuk dalam saya punya ASB. So kumpul. So hujung tahun lepas, sebenarnya masa saya register pergi umrah tu tak cukup lagi sebenarnya. Tak cukup banyak. Tak cukup apa? Duit tu sebenarnya nak bawa Umi dengan Abah pergi umrah. Lepas tu sedih. Lepas tu masa saya register tu, register bulan. Awak register bila?
register bulan 1. Alright. Bulan Ah. 1 2019. Sebab kan dalam dream board tu memang saya dah 2 kali ubah suai. Mula-mula saya nak bawa tahun 2018. Lepas tu Okay. saya tukar hujung tahun 2018. Lepas tu Okay. masa 2019 tu saya cakap dalam hati sebab saya tak lepas lagi. Lepas tu saya macam tak boleh macam ni. Aku dah 2 kali tukar, takkan nak tukar kali ketiga. Sebab benda tu benda baik kan. Sekejap. Kenapa you tukar? You tukar tu bila dah lepas tarikh tu ke atau sebelum tarikh tu you tukar? Dah yang awal, kalau awal tahun 2018 tu lepas tarikh. Hujung tahun 2018 tu sebelum tarikh. Okay. Sebelum tarikh. Tak ada fake. Tak ada fake. Dia tak percaya. Allah boleh hantar je dia. Dia tak percaya Okay. Lepas tu tahun 2019 saya pergi kelas SWS tu. Banyak ubah saya. Memang kat situ saya memang tulis hujung tahun 2019 saya nak hantar. Lepas tu saya pergi SWS bulan 4. Masa tu memang macam apa jadi pun aku memang takkan ubah benda tu. Aku memang takkan ubah. So dekat situ saya tarik duit untung pergi situ. Lepas tu masa saya register tu saya macam tawakal je, reda je. Memang cakap ya Allah aku memang niat nak bawa mak dengan ayah aku pergi umrah. Kau pemudahkanlah. Sebab dah 2 kali dah tukar, 2 kali tangguh. Lepas tu bila mak saya pencen. Berapa register? Register untuk 3 orang 27,000. Wow. 27,000. Lepas tu tu duit tapi siapa? masa register tu bayar deposit dulu. So saya macam tak apalah. Deposit tu bayar 3,000 sebab 3 orang kan, 1,000 seorang. Lepas tu saya macam tak apalah. Dalam hati tu aku bayar je lah 3,000 ni, insyaAllah ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, adalah lagi rezeki lain. Lepas tu masa bulan 3 tu mak saya pencen, mak saya cakap macam ni, kakak awak dah register kan? Kita bawa semualah. Lepas tu saya macam alamak nak bawa semua. Mana boleh duit saya tak cukup kan. Lepas tu dia cakap tak apa yang adik-adik Umi bayar. Okay, tak apalah. Lepas tu masa bulan 10 orang tu dah start call nak minta duit penuh semua. Tapi masa tu duit saya tak cukup lagi. Saya cakap dengan dia saya akan bagi, kita orang fly bulan 11. Saya akan bagi 2 minggu sebelum. Alright. 2 minggu sebelum. So saya tak tahu dah datang macam mana. Bulan 10 tu saya naik gila-gila. Saya naik bulan 10. Lepas tu saya macam mungkin ni lah kot yang Allah cakap bukan. Coach Zifna cakap kalau sale kau naik, kau jangan tanya datang daripada mana. Yes. Kau jangan tanya, just terima je. Lepas tu saya pun macam okay lah tak apalah saya terima je lah. And then lepas tu dengan duit tu lah saya dapat duit untung yang saya simpan sikit tu lah dapat bawa mak saya daripada 2018, 2019 tahun lebih. Dapatlah bawa mak saya pergi. Tu dia gambar. Pergi apa tu? Itu dekat Jabal Nur. Kan? Betul. Kan? Betul lah. Dibawa satu family Wow, amazing. Okay, lagi? Sambung. Lepas tu sebenarnya masa 2019 lepas saya balik tu saya agak hilang fokus dalam bisnes dan saya agak lost. Dan saya rasa macam tak apalah kalau bukan rezeki. Saya cakap macam tu. Tapi hujung tahun 2019 bos announce banyak benda baru. Dan masa tu Facebook saya selalu saya problem, tak boleh nak post, tak boleh nak ni semua. Saya dah give up masa tu. Lepas tu saya cakap dengan diri saya, tak apalah ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Sebab dia ada tahun 2018, 2017 saya jatuh. Saya jatuh yang saya putus tunang tu dan saya sangat struggle untuk bangun. Saya sangat-sangat struggle. Sebab saya rasa macam tak fair. Masa tu saya rasa dunia ni tak fair untuk saya. Sebab orang lain macam smooth je. Saya susah. Tapi bila saya
bila saya duduk seorang-seorang balik. Aduh, bila saya duduk seorang-seorang balik, lepas tu bila saya fikir balik, dia macam satu jalan yang memang dah terdorong kot. Macam banyak benda baru yang datang, lepas tu saya tak tahu datang mana kekuatan yang kalau saya rasa dulu kalau orang tinggal saya akan sedih. Saya akan down, saya akan kenapa pergi? Okay. But then now saya rasa macam it's okay kalau awak tak nak dengan saya, tak apa. Saya deserve better. Sebenarnya apa yang saya ada small talk dengan Kak Yam di masa tu dekat Semporna. Dan kat situ banyak ubah, banyak buka mata saya juga. Dan kat situlah kot. Saya rasa rugi lah. Rugi siapa yang judge Fafler based daripada luar, yang tinggalkan Fafler kalau dia tak betul-betul faham. Sebab saya rasa saya jumpa saya kenal diri saya tahu potensi diri saya daripada dia. Aku pula ni bergenang air mata Syawal. Air mata Syakban. Air mata Syakban. Aduh. Okay, sebenarnya hari tu kita pernah ada trip pergi ke Semporna Sabah. Waktu tu buat dengan stokis je. Ada Kak Ija, ada Winnie, ada siapa lagi? Hamizah. Nina. Ada Nina. Okay, and then waktu saya cakap kat mak saya pula kata nak ikut. So jadinya trip my parents and stokis. So saya kena fokuskan dengan mak ayah saya lah sebab mak ayah saya nak ikut jadi tak boleh cakap tak. Because diorang adalah kerabat hidup saya juga kan. So sempat saya bercakap waktu tu malam tu dengan Hamizah je. Oh memang dia menangis gila-gila. Nangis gila-gila. Sebenarnya kan kita ni perlukan seseorang, actually kita memang perlu bercakap dengan Tuhan je kan. Luahkan apa semua. But kita nak juga seseorang yang mendengar apa yang kita nak luahkan tu. Okay. Yang betul-betul yang boleh bagi kita, apa orang kata, at least dengar je. Perempuan ni macam tu sebenarnya. Dia nak orang dengar dia je. Bukan nak kau selesaikan masalah dia pun. Okay. So malam tu lah saya dengar dia apa semua, apa benda lah dia cakap tu semua. Kan? Okay. Lepas tu? And then, so tahun 2019 saya tak sangka daripada 200.5 saya punya modal dah balik semula pada saya dalam jumlah 198,000. Dan tahun ni, hari ni setakat semalam 7 hari bulan, kita orang satu tim dah cecah 12,000. Yang mana yang sebelum ni saya rasa serik, saya rasa macam tak boleh orang meniaga ni tak boleh percaya. Macam makan, pada saya macam makan duit orang lah kan sebab dah saya kena tipu. Lepas tu macam sebenarnya tak semua orang pun macam tu. And bila kita dah jumpa, alhamdulillah lah kot, memang rezeki saya Allah selalu jumpakan saya dengan orang yang betul. Kecuali daripada sudut personal tu mungkin lain sikit lah kan. Mungkin nak suruh saya belajar benda lain. Tapi pada segi life, bisnes, kewangan, selalu jumpa orang yang betul. Yang mana betul, yang actually dalam hidup ni kan. Dalam hidup ni Allah temukan kita untuk apa? Sama ada kita belajar sesuatu ataupun untuk kita belajar sesuatu ataupun kebaikan kepada kita. Dua tu je bila kita jumpa dengan orang ni. Bila kita berkenalan dengan orang, betul tak? Betul. Macam benda tu selalunya benda yang baik kan untuk kita tu sebenarnya benda yang selalunya kita tak suka pada awal dia. Macam contoh macam dream board, kan macam satu-satu impian. Macam buatlah. Semua orang tak suka bila buat benda-benda yang elok ni, tak ada orang suka. Semua rasa macam meripiknya lah tapi hantar juga. Betul. Okay, and then lagi apa lagi dapat selepas tanah, and then rumah.
Kereta dah settle. Lagi apa lagi yang dah capai? Dengan Pergi Fair umrah Flirt? tu tadi. Lepas tu saya punya duit kahwin yang tak jadi. Yang tak jadi tu dah cukup, like macam anytime. Duit tu pun saya kumpul So bila nak kahwin? bila sampai waktu dia. Dah ada yang berpunya ke belum? Ada dah. Oh, not available guys. Not available. So Okay, itulah. lagi? And then saya dah start kumpul emas. So Right. sekarang tak banyak. Baru ada 15 gram. Banyaklah tu, Alhamdulillah. Ada orang tak ada langsung. Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Tapi macam jauh lagi lah daripada target saya. Target saya untuk 2020 ni saya akan ada 1 kilo. Tapi tak apalah, still ada masa kan. Yes. And then kalau daripada parent, dulu saya dengan family macam sebab saya ni kot, sebab saya sulung dan saya seorang perempuan. So dia ada ego sikit. Dia ada rasa macam tak kira lah, kena ikut kat cakap aku. So saya tak baik dengan adik-beradik, saya tak baik dengan Umi. Saya ada je benda nak gaduh. Ada je benda tak kena pada mata. Sebab saya rasa saya betul. Macam kes yang tu lah, kes skim cepat kaya tu saya rasa saya betul. Tapi bila kita dipaksa pergi kelas dan dipaksa mendengar, kau balik kau siap, kau siapa tak habis. Sebab balik kena share learning point. Kalau pergi tak habis, tak tahu learning point nak share kan. So kena tunggu situ sampai habis. And then kat situ lah banyak jentik hati kot. Masa tu saya rasa macam aku ni dah tak banyak masa pun. Selama ni pun aku menyusahkan mak ayah aku. Soalan bos yang bos bagi sampai sekarang lah kot. Apa je yang saya dah bagi pada mak dengan Umi dengan Abah. Itu yang buat saya rasa macam kalau saya nak define macam ni, nak lebih kurang saya akan rasa macam tu. And what if hari ni, malam lah saya tengok dia orang, esok dia orang tak ada. Saya macam tak boleh dia buat dia orang terasa hati ke apa, tak boleh. Sama lah juga macam daripada attitude, daripada segi hormat, adab, benda tu dulu macam saya cakap tadi lah, saya ego. Dulu saya susah nak hormat orang yang saya rasa muda pada saya. Tapi saya diajar untuk macam tu. Dan saya rasa sejak saya join Fair Flirt dan saya tak rasa pun memalukan ataupun jatuh saya punya ego ke, martabat ke, harga diri ke kalau saya hormat saya punya leader masa tu. Dan bila saya start hormat dia, saya kalau saya jumpa Kak Yam, saya memang dah automatik cium tangan. Walaupun ditarik ke, walaupun kena marah ke, dia macam cikgu kot. Mungkin sebab dia cikgu kot. Pada saya, dia adalah cikgu. Dia saya cikgu. Muda, bukan saya Mary. Kak Yam tu lagi muda sebenarnya daripada Hamizah ni. Tapi dia selalu cium tangan. Entah apa-apa dia cium tangan. Tapi saya tahu deep down sebenarnya dia bukan anggap because of saya tua daripada dia, but because of respect. Respectnya team kepada seorang leader. Okay, it's about attitude. Attitude yang dia ada tu sangat bagus. Respect, hormat. Okay, so Hamizah, nampaknya kita dah berapa minit ni? Dah lama dah ni kita live sama-sama, kita zoom sama-sama. So terima kasihlah pada Hamizah yang sudi bersama dengan Mary pada hari ni. Our first live program live ni. So apa kata-kata terakhir yang Hamizah nak bagi pada kawan-kawan yang tengah tengok live ni? Okay, first sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Kak Yam and Bos Salim sebab daripada dulu sampai sekarang still lagi terima saya, still lagi memegang saya punya tangan untuk bawa berjalan bersama-sama
untuk bawa saya keluar daripada saya punya zon selesa saya, zon makan gaji saya tu. Dan apa yang kalian dah bagi pada saya takkan dapat saya balas walaupun dengan duit ringgit sebab terlalu banyak. And then for orang lain yang mana dalam Ferris ataupun luar, siapa-siapa yang baru nak mula, baru nak start up, first kali jangan give up. Buat apa pun jangan give up. Saya pun pernah juga nak give up dulu, stop pun pernah je nak masuk bawah. Dah masuk pun bawah katil, keluarkan balik. And then kita mula kecil. Saya pun restock mula-mula pun 30 botol sebulan setengah, 30 botol 2 bulan, lepas tu baru restock. Tapi apa yang penting adalah sebenarnya bila kita tak give up and keep moving. Dah tahu apa yang kita buat hari tu sebenarnya tak betul, aku buat ni tak betul. Ubah. Jangan keep buat benda yang sama, jangan keep blame. Jangan blame takdir. Saya boleh je, saya ada 1001 alasan untuk berhenti tapi saya pegang pada satu alasan kenapa saya mula. Kenapa saya mula dan itulah yang saya pegang untuk saya tak give up. Janganlah salahkan takdir, saya pun boleh salahkan takdir. Aku ni kesian aku kena tipu 70,000. Tapi saya tak ambil langkah tu. Saya lebih kepada macam itu adalah salah saya sebab saya yang tak berhati-hati. Jangan salahkan orang. Dan itulah jangan cepat nak down. Kalau down cepat-cepat bangun balik. Lepas tu kena sentiasa bersemangat. Sebab kita rasa kita tak berubah apa-apa. Tapi orang keliling kita nampak kita sebenarnya dah jauh berbeza. Begitu. Yes. Amazing. And kalau korang, sikit lagi bos. And kalau korang yang mana ada terfikir untuk pergi ataupun untuk stop, korang adalah orang yang sangat rugi sebab takkan senang untuk jumpa circle yang mana sama-sama push untuk tengok sama-sama naik. Kita naik sama-sama, bukan naik sendiri-sendiri. Alright, amazing sharing pada hari ni. Thank you so much Ratu Hamizah, guru kita yang lemah lembut. Dulu mukanya masam, sekarang selalu senyum. Sebab kita tahu senyuman tu adalah tarikan rezeki. Alright, tapi tak boleh masak-masak. Okay, so thank you so much untuk Hamizah. Nanti kita jumpa lagi. Okay, bye. Thank you Mary. Bye. Okay guys. Macam kita punya live hari ni. Best ke tak best? Cuba komen korang belajar sesuatu tak live Kak Yang malam ni dengan Hamizah ni. Cuba share dekat komen tu. Belajar ke tak? Kalau belajar komen dekat bawah. So that hari esok Kak Yang boleh jemput lagi tetamu untuk share dengan korang. Artis mana pula Kak Yang nak bawa hari esok tu? Cepat komen kat bawah kalau feedback dia best, apa semua tu, and then Kak Yang akan bawa lagi hari esok dengan korang. Maaflah Kak Yang ni memang selalu minum air. Kak Yang memang suka Kak Yang pula dah, Mary memang suka minum air. Okay, so orang kata best. Thank you Cleanery Johnny. Salina kata jangan cepat give up. Yes, don't give up. Okay. You tak pernah gagal selagi you tak stop. Okay. So don't give up. Never stop what you are doing now. Okay. Best sangat. Winnie kata. Thank you so much Winnie. Chia John. Best. Thank you so much. Banyak belajar Mary. Okay. Thank you so much. Aslina Hussein. Mia Yunis yang baru masuk, orang dah nak habis dah ni. Belajar dari pengalaman. Yes. Okay. Banyak sangat sebenarnya. Sebenarnya kan, guru saya kata, bila you buat business kan, apa yang you kena belajar adalah satu, daripada orang lain adalah satu, pengalaman. Kedua, apa yang dia buat betul. Ketiga, apa yang dia buat silap. So sama juga dengan korang. Bila you dah belajar daripada pengalaman orang lain, jangan lagi korang repeat. Okay?
Siapa yang repeat mistake kali kedua itu namanya BODOH. Okay. So sudah tentu korang pun tak nak jadi orang yang BODOH. Betul tak? So bila dah dengar pengalaman Hamizah, jangan korang tiru lagi macam dia, tapi belajarlah dari situ. Ambil pengajaran. Jangan percaya skin cepat kaya. Okay. Tak pernah lagi Kak Ayam jumpa. Okay. Contoh yang jadi billionaire sekarang, yang jadi kaya raya sekarang, Jack Ma, Steve Jobs, siapa lagi? Gary V, semua tu, semuanya bermula daripada bawah. Dan diorang ni pernah kena reject pun. Pernah orang tak terima idea dia, pernah orang kecam. And semua benda yang tak bagus. Maksudnya negatif pada permulaannya. Sangat susah untuk diorang naik. So tak ada istilah nak senang ni adalah senang tak ada. So belajarlah step by step, process by process. So percayalah dengan korang punya proses sendiri. Trust your process. Everyone proses tak sama. Okay, mungkin dia start dah ada orang guide terus. Ada orang tak ada orang guide. But you start slowly, but never give up. Okay, so trust yourself, trust your mentor, trust your knowledge, and have faith in what you are doing now. Okay, so itu saja untuk malam ni. Thank you so much guys yang join Kak Ayam pada hari ini. Kak Ayam sangat hargai. Thank you for the share, for the like, for the love. Okay, so kita akan jumpa lagi hari esok. Okay, bye. Salam Nisfu Syaban.